InsyaAllah pagi ni kita revisit hukum-hukum berkenaan bacaan dalam solat. Hukum-hukum berkenaan bacaan dalam solat. Kerana dulu saya sendirilah, saya sangka yang boleh membatalkan solat ni kerana tak ada tamakninah waktu rokok, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud. Tapi rupa-rupanya lebih banyak berlaku batal ini disebabkan cara membaca di dalam solat. Jadi pagi ni insya-Allah kita tengoklah kita ikut turutan muka surat. Mula-mula kita pergi muka surat 18. Lafaz takbiratul ihram tuan-tuan ialah apa huruf dia? Alif, lam, ha. Lagi? Ini bukan dipanggil alif tuan-tuan. Ini dipanggil hamzah. Dipanggil hamzah qata', hamzah yang mesti ditulis hamzah dia. Hamzah yang mesti ditulis. Kalau tak tulis salah. Sahabat-sahabat saya di Universiti Al-Azhar dulu jawapannya betul, tapi dia rasib, dia gagal. Jadi dia kata dengan saya, dia jawab betul lah, tapi gagal. Jadi saya minta dengan Tuan Syekh tu nak tengok skrip jawapan. Mengapa kawan-kawan ni 3-4 orang ni gagal? Rupanya dia tak tulis ni, fail. Baik, lagi alif, lagi dan kaf, lagi ba, ra kan? Okey. Tanda baca pula. Ni atas, ni ada sabdu. Itu rasam Osmani. Ni kita tulis secara orang tua dululah Ada atas ni macam ni. Okey. Allahu. Hamzah ni baris atas, kaf mati, ba atas, ra. Ra ni tuan-tuan sama ada tuan-tuan matikan atau letak, bunyikan baris depan tu solat, dua-dua solat sah. Tapi yang paling elok matikan lah, sebab dia takbir tu jazab, dia kena gitu. Jadi sama ada Allahu Akbar sah, Allahu Akbaru sah. Tapi tuan-tuan, kalau disabdukan, ni dot merah, kalau disabdukan ra ini, Allahu Akbar, bergetar lidah tu, dan qasam dia mensabdukan, maka tuan-tuan solatnya batal. Itu yang disebut. Jadi dengan cara kita membaca boleh membatalkan solat. Ini satu. Okey, selesai. Ada lagi tempat-tempat lain, tapi tuan-tuan sabdukan ba ni orang Melayu takkan buat lah, kan? Ni orang Arab mungkin dibuat. Orang Jawa. Orang Jawa. Lagi satu tuan-tuan, kalau kita iktikad panjangkan A ni, ini ada hamzah. Kita ini pun orang Melayu takkan buat lah. Dia sebut macam mana? Allahu Akbar, ataupun Allahu Akbar. Yang ni mungkin boleh berlaku bagi yang was-was, yang melayan was-was, dia boleh berlaku. Sebab kalau kita tambah, kalau dia panjang macam tu, dia seolah-olah ada hamzah sebelum. Yang membatal ni kalau hamzah sebelum, kalau hamzah selepas tak. Sebab maknanya dia akan jadi hamzah ini tuan-tuan, dia sama geng bahasa Arab. Dia sama dengan hal. Apa maksud hal? Adakah?
Jadi adakah Allah Maha Besar? Dia tak jadi mubtada khabar, Ustaz. Kat sini mubtada khabar. Jadi ataupun tak ada sini, di panjang sini, Allah adakah dia Maha Besar? Dia dah jadi istifham, dia dah jadi tanda tanya. Ini satu tempat kita tengok hukum dulu, nanti kita bincang secara secara package. Yang itu satu bab takbiratul ihram. Sebab itu wajib belajar cara menyebut takbir ini. Cuba tuan-tuan cari tajuk warna hitam, ada tak wajib belajar menyebut takbir. Di sekitar situlah tajuk warna hitam dia. Wajib belajar menyebut takbir. Muka surat berapa dia sebut? Dah jumpa kan Wajib belajar menyebut takbir. Yang menarik dia tu tuan-tuan, kita nak ambil pengajaran, sebab tu saya tunjuk. Dia kata wajib belajar untuk menyebut takbir ini dengan betul, sekalipun walaupun kena apa tuan-tuan? Walaupun kena pergi ke Kuala Terengganu. Kat situ ustaz tu pandai mengajar, kat sini tak ada. Contohnya sini tak ada yang nak mengajar, kat sana ada, maka wajib pergi sana. Kita faham apa tuan-tuan dengan ayat? Dengan ayat itu apa kita faham? Maknanya kalau dia salah sebut kerana dia tak belajar, dia dapat pahala ke dapat dosa? Hukum dia belajar tadi wajib. Jadi kalau dia sebut tak betul kerana dia tak belajar, maksudnya dia masuk kubur membawa dosa. Dia simple, tapi benda tu besar. Itu tuan-tuan, kalau di Kuala Terengganu tu ada guru yang boleh mengajar, dia kena musafir, wajib. Kalau guru datang masjid ni, habis solat dia lagi balik, dia tak belajar, kemudian dia tak betul menyebut, agak-agak dosanya sama tak dengan dia tak musafir? Guru dah musafir dah untuk datang. Ini tuan-tuan tolong sampaikan pada kawan-kawan kita. Guru-guru kita, bukan saya lah, orang lain lah kan, dia musafir dengan jalan jam, dengan penat dia, habis waktu pejabat, lepas tu siap-siap rumah, datang pula kuliah maghrib kan. Subuh tak apa, dia tak ada jam. Tiba-tiba sahabat dia mengajar tu pula benda-benda yang wajib belajar dia lah. Benda-benda yang wajib belajar. Tiba-tiba lepas solat dia lagi balik, dia tak belajar dan dia tak tahu. Kalau dia dah tahu tak ada masalah. Kalau dia duduk bazir masa pula, dia pergi belajar benda lain kan. Ceritanya dia tak tahu hukum-hukum, tapi dia tak belajar kan. Kalau tempat lain pun wajib pergi, jadi kalau guru dah ada kat sini, wajib ke sunat? Jadi kuliah-kuliah di maghrib, di masjid-masjid bukan main-main tuan-tuan. Tuan-tuan hayati ayat ulama dulu. Saya membaca dengan hati, saya tak baca dengan otak, dengan akal. Kita baca dengan hati. Bila ditulis macam tu, ya Allah, aku berhati orang suka buat ibadah tapi dia tak nak belajar. Baik. Satu kisah tuan-tuan, cerita ni tak elok tapi sebagai pengajaran lah. Saya solat Jumaat kat surau Jumaat baru-baru ni, dapatlah urus dia nampak kita, pergi jemput ke pintu tu. Ustaz masuk depan, Ustaz masuk belakang imam. Saya kata tak baik, nanti ada orang viral. Nanti jatuh pasal surau yang kena kan. Jadi tak apalah, saya duduklah kat mana ruang kosong ada. Jadi dapat saf nombor 2 di bahagian luar sana, belah kanan. Yang sana kiri kan, ada belah sana. Sebelah saya ni jubah putih, serban selempang di bahu. Khatib naik atas mimbar, khutbah, dia membaca surah Kahfi. Ini tengah khutbah ni, dia ni dengan suara, dengan telinga kat saya ni membaca surah Kahfi dengan tajwidnya memang out lah. Dia membaca.
Jadi ada ilmu tak? Dia semangat nak dapat sunnah Nabi baca surah Kahfi, tapi waktu dibaca tu waktu apa? Okey, jadi bila saya kata sebab khutbah tak boleh nak cakap-cakap kan. Siapa sebelah aku ni macam tu siapa sebelah aku. Jadi bila habis solat Jumaat, habis doa tu, saya tak solat lepas dia. Jadi saya ngundur ke belakang untuk mengenali siapa dia. Jadi ngundur, dia pun bangun buat ba'diyah. Dia bangun daripada sujud kedua rakaat pertama tu, bangun berdiri, dia angkat tangan baru dia letak. Jadi saya kenal lah siapa dia. Siapa dia tuan-tuan? Orang ini orang yang tidak melaksanakan kewajipan menuntut ilmu, tapi semangat dia buat ibadah ada. Kerana kalau dia belajar, dia tak akan baca Quran ketika khutbah sedang berlangsung. Dan dia bangun pada rakaat pertama ke rakaat kedua, dia tak angkat tangan. Dia tak akan angkat tangan sebab dia belajar cara solat. Tidak ada sunat angkat tangan bangun daripada rakaat pertama ke rakaat kedua. Ini contoh dia tuan-tuan, yang alhamdulillah lah Allah Ta'ala ni didik saya melalui life happening tu. Jadi lagi dia Allah tekan kita untuk terus membimbing, bukan terus berceramah lah, terus membimbing. Sebab masih ada lagi umat kita yang macam tu. Itu seorang, rasanya bukan seorang macam tu, rasanya nak. Dia tak pernah kena tegur. Betul lah tak pernah kena tegur, tapi tadi poin dia tadi menuntut ilmu. Untuk belajar Allahu Akbar ni walaupun terpaksa musafir, kan dia kena. Jadi saya pun, kita tak kenal apa kan, jadi bahaya juga kalau kita langsung tak kenal ni, kita nak tegur menegur ni bahaya juga kan. Takut nanti dia kepada buruk yang lebih besar kan. Kalau macam dah cam dah, ini haji kat US dia 2 ni, ini macam jahil, aku tegur je. Kalau dah kenal kan, tapi tak kenal bahaya. Baik tuan-tuan, itu satu tempat lah, takbiratul ihram ni. Dalam bicara tentang tasydid, tasydid ni kita sebut apa? Sabdu kan? Syaddah, sabdu. Sabdu dalam Al-Fatihah masuk dalam Al-Fatihah. Boleh faham ayat tu kan? Sebab apa? Jawab dengan buku. Kerana antara sifat-sifat huruf yang dalam Al-Fatihah tu, dia bertanda apa tuan-tuan? Bertanda tasydid. Tu okey. Dua hitam dulu, dua biru dulu. Kita mazhab Syafi'i, Fatihah ayat 1 mula dengan bis. Dia sebenarnya tuan-tuan, tulisan asal macam ni. Tulisan asal dia ada alif. Sebab kalau pecahkan ba dengan ismun, ba ni maksudnya bi ni dengan, ismun ni nama. Tapi kerana sebab ada ba, dia jadi tukar bari bawah lah. Sebab tu dia ba bawah. Kemudian dan kan alif ni dia tak ada fungsi bunyi. Tak ada fungsi bunyi. Jadi dibolehkan untuk membuang dia bila kita menyambungkan. Sebab tu dia tak ada alif lah. Akhir sekali tulisan tak ada alif. Jadi kalau tuan-tuan jumpa tulisan macam ni, betul. Macam ni pun betul. Baik, bismi. Dia kalau geng bahasa Arab, ini kita belajar sikit. Saya cuba recall pembelajaran bahasa Arab dia. Tanda itu sebagai nama sama ada alif, lam ataupun, dah belajar belum?
Belum lagi. Tanwin. Tu. Jadi sekarang ni ismun ni tak ada alif lam dan dia baris bawah satu je. Dia kata kerja ke kata nama ni? Kata nama. Sebab apa dia baris satu? Sebab dipanggil disandarkan, diidhafahkan. Jadi dalam bahasa Arab dipanggil apa Ustaz? Mudhafun. Ya, dan Allah ni jadi mudhafun ilaihi. Ya, sebab itu Allah ni baris bawah. Ya, sebab dia ni jadi majrur. Macam itulah ke barisnya. Nanti belajar lagi bahasa Arab tu, kelas tu dulu, jangan ponteng. Last sekali insya-Allah. Kalau orang kata bismillahu nanti kita tahu ini salah bukan kerana kita hafal, kerana kita tahu kaedah tadi. Itu mantap. Bila nak sampai level tu lagi 22 tahun kot. Okey, jadi salah satu sifat huruf-huruf dalam Al-Fatihah ni dia ada sabdu. Itu masuk ayat tu. Boleh. Jadi oleh kerana Fatihah tu wajib, maka tanda-tanda ni pun wajib lah. Sebab ini kalau bahasa kitanya itu package Al-Fatihah. Okey. Terus tengok buku tuan-tuan ni, tengoklah buku sikit. Kewajipan, ni point tuan-tuan ya. Kewajipan. Jumpa tak? Wajib hukum ni tuan-tuan ya. Wajib. Bila wajib ni, hukum wajib ni, buat macam ni lah sebab bahaya ni. Kalau tak buat, dia boleh batal solat. Kalau sunat tak buat, tak batal. Cuma dia tak sempurna. Wajib tak buat, boleh batal. Okey. Kewajipan membaca Al-Fatihah merangkumi apa tuan-tuan? Tengok buku. Merangkumi ada dua. Satu huruf. Kita ringkaskan huruf. Yang keduanya tanda. Tanda baca. Tanda baca tadi tasydid, tanda baca. Apa hukum dua-dua ni? Wajib. Ada berapa tasydid dalam Fatihah? Pergi perengan bawah. Pergi perengan. Dalam Fatihah ada 14 tasydid. Kemudian Ustaz disambung 3 daripadanya dia kata ada dalam basmalah. Bila baca sekali lalu macam biasa je. Tapi rupa-rupanya tuan-tuan, ni yang kita nak bincang. Okey, oleh kerana penting kita yang ni biar biru, tapi yang ni saya kena padamkan ni sebab nak sambung ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Osmani macam tu lah ya. Sorry. Ni merah. Ni pun merah. Rahmanir. Tulisan biru lah. Ya, Nir Rahim. Ni merah. Dan ini pun merah. Rahimi. Ni pun merah. Sebab sini banyak berlaku tak buat wajib. Baik tuan-tuan, dia kata 3 dalam yang 14 tu 3-nya pada Bismillahirrahmanirrahim. Nama ini, nama benda ni basmalah. Itu nama dia. Dalam fiqh. Okey. Jadi tuan-tuan, 3 ni 3 ni wajib dibunyi. Yang lain-lain tu wajib lah, tapi dia nak highlight enggak. Sebab apa? Sebab cuba tengok, kalau orang baca laju macam mana bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. 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 So ini tidak bunyi sabdu, ini tak bunyi sabdu. Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim. Dia bukan nirrahim. Okey, cuba tengok buku. 3 daripadanya dalam al-basmalah, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Kalau seseorang itu tidak membaca
satu syaddah, satu tasydid tu, maka batallah bacaannya. Itu warning dia. Maka batallah bacaannya. Bila batal bacaan ini, batallah ayatnya. Bila batal ayatnya, batallah surahnya. Bila batal surahnya, batallah solatnya. Sebab surah Al-Fatihah itu wajib sebagai rukun. Ini cerita tentang pagi ni. Solat batal bukan kerana orang tu tengah solat melompat. Bukan hanya garu kaki 5 kali. Tetapi solat boleh batal dengan cara membaca. Okey, itu satu. Dah kebetulan ada kat sini, tuan-tuan. Ini tuan-tuan ada ya. Ya ni mati. Boleh Ha ni bari bawah. Mim ni kita matikan sebab kita wakaf. Jadi kalau orang baca Bismillahirrahmanirrahim, solat dia sah. Bismillahirrahmanirrahim, solat dia sah. Cuma malaikat agak hairan sikit lah. Bunyi mi. Tapi solat sah ustaz, solat dia sah. Tapi kalau orang baca Bismillahirrahmanirrahim, pendek je kat ujung ni, Bismillahirrahmanirrahim, sabdunya cukup dah, Bismillahirrahmanirrahim. Disebut tak ia mati? Dia tak sebut, maka batal solat dia. Merubah makna tak ustaz? Kalau dia hilangkan ya, berubah tak makna? Kalau Ar-Rahim ini dipanggil isim mubalawah. Ar-Rahimu ini dipanggil ismul mubalawah. Nanti ustaz kita ngajar ni. Isim yang maknanya sangat-sangat penyayang. Gitu. Sangat-sangat penyayang. Kalau Ar-Rahim. Kalau penyayang biasa je, dia tu penyayang. Namanya Ar-Rahimi. Rahimu. Fa'ilu. Fa'ilun. Kalau fa'ilun, al-fa'ilu, maka maknanya sangat-sangat penyayang. Sebab tu kita letak maha tu, maha penyayang. Jadi bila dipendekkan tuan-tuan, dia bukan rahim, dia jadi Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya tulisan dia akan jadi macam ini, rahim. Dimatikan mim kan, okey, diwakafkan rahim. Jadi apa maknanya? Dia tak ada makna tuan-tuan. Maknanya hilang. Jadi tuan-tuan, agak-agak masa kita muda-muda dulu solat nak cepat-cepat tu tak baca macam tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Apa jadi tu? Tuan-tuan jawablah, kami tak berdosa ustaz, sebab ustaz masa tu tak ajar. Jawab macam tu. Orang Melayu ni kan suka dia menyelamatkan diri. Walaupun dah baca dah tadi, nak sebut Allahu Akbar tu, walaupun kena pergi Terengganu, wajib pergi. Jadi wajib belajar ni tuan-tuan. Tapi bila orang datang belajar, kami wajib ajar macam tu lah. Tapi saya pegang, saya wajib mengajar. Jadi kita ulang kaji yang basic-basic ni je. Tak payahlah kita cerita yang tinggi-tinggi tu Jadi tuan-tuan, berhati-hatilah elok kesekalian Fatihah tu cara membaca. Nanti bila lagi sebulan lebih, dekat 2 bulan ni, nanti datang Ramadan kan. Mula baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumin. Kalau baca Ar-Rahmanir-Rahim, okey. Ceritanya sekarang ni Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin, maka batallah solat dia. Jadi kita takut, kita kira 20, tapi Allah dengan malaikat tak kira walaupun 1 rakaat. Bukannya tak sempurna, tidak dikira. Kerana apa? Sebab wajib tadi tidak dilaksanakan.
Jadi solat bukan sebarang solat lah. Jadi hukum belajar solat ni tuan-tuan fardu ain. Jadi kuliah subuh kita sebulan sekali ni fardu ain lah. Kelas fardu ain lah namanya. Bukan ceramah bukan ceramah lawak jenaka lah. Jadi hukumnya wajib belajar tuan-tuan. Bukan wajib belajar dengan saya je, belajar dengan siapa-siapa baiklah, ustaz-ustaz yang ada yang penting dia mengajar macam ni. Yalah, muka tak sama lah. Boleh tuan-tuan itu tempat nombor 2. Jadi cukupkanlah tasydid. Ditekannya tasydid tau. Sebab bila laju tasydid tu akan hilang. Tapi saya tambah pula yang ujung-ujung tu. Jadi insya-Allah kita baca elok. Jadi bismillah ni paling laju boleh baca macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Itu paling laju. Bismillahirrahmanirrahim. Barulah wujud ya mati tu. Dan baru ada 3 sabdu tadi. Jadi tak ada bismillahirrahmanirrahim. Itu tak ada. Di luar solat pun sama juga, tak dapat pahala baca bismillah lah, sebab yang kita baca tu tak betul. Walaupun kita nak makan tu kan bismillahirrahmanirrahim, tak dapat bismillah lah, sebab yang kita baca tu bukan yang Allah nak kita baca. Dan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa benda tu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Cuba tuan-tuan pergi muka surat 49 belakang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nak tengok hurufnya. Sebab ni sunat 49 belakang. Macam mana spelling hurufnya tuan-tuan? Yang pertama hamzah kan. Lepas tu ain. Lepas tu kan waw tu mati tu, baru dah. Jadi macam mana boleh bunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim? Sepatutnya macam mana bunyi tuan-tuan? Jom sebut sama-sama. 1, 2, 3. Dia kan jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu ceritalah. Jadi insya-Allah kita pergi kepada yang elok dan sempurna. Kita tinggalkanlah yang silap-silap lah. Yang dah lepas-lepas tak doa pada Allah Taala Dulu ustaz ni dia tak ngajar gitu kan. Yang kami pun masa tu asyik leka kerja je, ya Allah, kan terlalai. Bukan sengaja, bukan nawa itu kami nak lalai, ya Allah, jadi ampun kalau dosa kami. Terimalah ibadah kami, doanya. Okey. Selesai tempat nombor 2. Tempat nombor 3 tuan-tuan. Sini selesai Boleh nampak boleh faham okey. Baru ni tuan-tuan, kejap. Ni pun cerita juga, sebab bila kita banyak mengajar, banyak tempat mengajar ni, banyaklah pengalaman. Kan ni. Sikit. Saya suruh budak muda umur 36 bangun. Tuan-tuan ada umur 36? 36 kali 2 ramai Saya minta dia tulis ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Minta dia ni sebab apa kita ambil budak muda? Sebab dia mesti melalui sistem pendidikan yang dah ada jawi. Macam tuan-tuan mungkin ada yang melalui sistem pendidikan yang jawi ni lah sudah dah. Kan? Mungkin pernah merasai lah. Kan saya sendiri SPM dulu, buku pendidikan Islam tu Rumi, tak ada jawi. Kan? Tambah tuan-tuan pula memang kalau tak baca utusan surat khabar Melayu tu bagaimana yang jawi ni? Yang dah tak ada tu. Utusan Melayu. Kalau tak baca utusan Melayu out lah. Kan baik, dia tulislah yang saya paling terperanjat tuan-tuan, dia tulis macam ni. Ni Ustaz tengok Ustaz. Dia letak tanda baca. Nun tu dia tak letak tanda. Ini Ustaz dia tulis waladdallin. Jadi saya tanyalah, Dek, jawab tu tadi. Ustaz tanya ni, dalam hati ni, dalam otak, dalam hati ni, ini ke yang adik yakin yang adik baca masa tu baca Fatihah solat ni Ini ke? Dia kata, ini lah Ustaz, waladdallin. Waladdallin. Kalau betul lah tuan-tuan, ni cerita ni kalau betul lah dia jawab tu memang itu berlaku dalam diri dia masa solat, maka solatnya batal. Walaupun dia datang solat jemaah tu yang pelik tu.
Kalau betul lah, harap-harap tak betul lah sebab yang sahnya ialah hurufnya waw. Kan huruf dan tanda baca tadi, huruf tanda baca waw, kemudian lam alif, kemudian alif lam dot, alif lam ya nun. Ini tuan-tuan hurufnya. Dan tidak orang-orang yang sebab tu dia macam ni, mad lazim kalimi muthaqqal tu, sebab dia ada alif sini. Kalau sini dia tak ada, dia tak jadi mad lazim kalimi muthaqqal tu. Jadi ini yang wajib tuan-tuan, huruf dan tanda baca. Saya khawatir anak kita seorang ni sampel, takut berlaku kat ramai lagi. Etikad yang dipegang dibaca tu tuan-tuan, bunyi dia macam ada, tapi bendanya tak betul, kan? Because you all very expert in English, so I give you example in English to understand. Let's say I just came back from Ireland. So ini wherever I am, I bring this example for understand. Let's say lah, ini bacaan wajib dalam solat. The alphabet, the sound, this is wajib. I go to school. Datang seorang ni, dia sound ni betul, I go to school, tapi dalam diri dia, dia confident I tu macam ni, go tu macam ni, to tu macam ni, school tu macam ni. The sound same, I go to school, but the material different. Ini sah solat, ini batal. Even the sound same. Boleh faham kan? Tu yang saya risau tu. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman tu, saya minta tulis balik, masing-masing tulis balik apa yang tuan-tuan yakin tuan-tuan baca. Tulis, cuba tulis, pindahkan dalam buku tulisan untuk muhasabah diri. Betul tak yang aku baca? Because what I worry is you got the recitation during solat through listening, which is you are Malay. Different me, I'm Arab. Anak kita imam baca lan tanadul birra hatta, saya boleh tulis lan tanah lu al birra. Ni bukan nak riak takjub ujub ni, birra hatta, saya boleh tulis balik yang imam baca. Tuan-tuan boleh? Arab terus. Memang Arab. You cannot kan? So the recitation during salat, if you go through listening, I worry you don't know the alphabet or the tanda baca. So you have to get that through your eye, also your ear, both. And better you practice to writing, to write down on paper, macam budak ngapal Quran kan. Anak saya dulu ada anak nombor berapa ya? Anak ramai sangat. nombor 3 kan, dia rekod Malaysia 30 juzuk 6 bulan. Terima tahniah, memang penuh telefon dan tahniah ustaz kan. Tapi kita tahu lah, anak kita sebenarnya tak hafal, bukan Al-Hafiz pun. Saya tebuk-tebuk tengah-tengah tak boleh sambung pun. Dia boleh kalau baca semua je. Lantana lebih rohatan tu. Tapi bila tanya inna awwala, dia tak boleh kan. Saya tanya macam mana cara awak ngafal. Sebelum dia ngafal, dia kena tulis semua dulu. Sebelum dia ngafal, memang bila dia balik rumah tu menyalin Quran. Quran apa dia disalin. Itu bagus. Jadi kalau tuan-tuan ada masa kat rumah, ambil Fatihah tu, letak depan, tuan-tuan cuba. Jadi nanti kita baca tu memang sharp. Memang kita ingat. Alhamdulillah. Saya takut ada yang buat ha geluk.
Alhamdu. Saya takut ada macam ni. Sebab okey, pindah kepada tak payah tengok buku, pada tahiyat saya nak sentuh secara laju ya. Sebab bila saya minta tulis tahiyat, dah ada yang menulis macam ni. Ni Ustaz. So, letak tanda baca. Huruf dah okey. So letak tanda baca, dia letak tanda baca. Sebut puan, ini orang perempuan ni sebab masa majlis ilmu yang bawa pen, bawa buku catatan ni orang perempuan, tuan-tuan. Minta maaf janganlah orang lelaki-lelaki. Saya sangka baik orang lelaki-lelaki ni ingatan dia kuat. Husnuzan. Tapi hasilnya tak betul. Kerana yang bawa buku tu yang belakang catat. Saya minta tulis. Ini loh Ustaz, at-tahiyatul mubarakatan. Ya. Jadi sah ke batal solat Ustaz? Kalau ini i'tiqad yang dibaca, solat ni batal. Ini contoh-contoh tuan-tuan. Ada pula menulis at-tahiyatul tul tu Ustaz. Ini betul dah dia letak ta maftuhah, tapi masalah dia tul tu ini Ustaz. Kan bunyinya at-tahiyatul mubatul tu, ini i'tiqad dia tul, tak waw lam. Walhal tul ni ini salahlah dia. Tul tu kerana ta baris depan ada al-mubarakah tu. Tul tu kerana alif lam, ada lam ni. Jadi kat sini saya jumpa, rupanya tak semua kawan-kawan kita yang dewasa ni tahu apa yang dibaca. They can pronounce through the sound but don't know what they say. Jadi dada kita dah jadi duk bila tengok muka datuk-datuk tuan-tuan kan, dah jadi risau. Sebab kita jumpa kes-kes tu, hantu cerita tadi, yang kita jadi risau. Sebab kan kita sayangkan semua. Kita nak semua ibadah kita sah, sempurna, Allah terima macam tu. Yang kita jadi risau tuan-tuan. Jadi kena tengok balik lah ya, benda-benda macam ni. Apa lagi? Ni yang serius-serius yang saya sebut benda ni. Apa gini? Orang Melayu eja Muhammad macam ni. MUHAMAD. Jadi waktu solawat tahiyat akhir tu kan rukun wajib. Jadi kita takut dan dah berlaku pun. Ya, Allahumma salli ala Muhammad. Dia tak sebut Allahumma salli ala Muhammad. Ya. Semua saya dah jumpa. Ya, bila jumpa tu risau. Bila risau tu tuan-tuan, memang lidah takkan berhenti bercakap. Macam tuan-tuan anak-anak SPM, dia asyik main syarah panjang tak? Syarah panjang kan, mak dia lah yang khutbah panjang, ayah jadi hati gajah macam tu. Yang khutbah panjang mak dia. Mak kena transkrip, kena buat skrip tak ucapan kepada anak yang main. Walhal lagi seminggu nak SPM tu, dia main lagi dengan gadget dia. Perlu tak skrip ucapan? Tak perlu, dia spontan keluar daripada hati dia. Macam itulah kami tu. Dia spontan je dengan hati yang risau dia. Baik, yang ni perhatian elok Kalau boleh lah tuan-tuan mampu menulis ni, tak wajib pandai. Dia tak wajib betul tulis. Pegang dalam hati, dalam otak tu yang wajib betul. Kalau tuan-tuan tak pandai tulis Arab, tulis Jawi, tak ada masalah. Tapi tuan-tuan tahu ini alif Ustaz. Bila saya tanya, okey, tahiyat, huruf pertama apa tuan-tuan? Alif. Huruf kedua? Lam, bukan ta. Kemudian baru ta. Kemudian ha pedas. Kemudian ya, kemudian alif, kemudian ta terbuka. Tuan-tuan mampu cakap dengan lidah pun dah selesai wajib, walaupun tak mampu tulis. Jadi kalau jawab pertama alif, kedua ta, jadi batal solat kita. Sebab bacaan yang Allah syariatkan alif, lam, ta. At-tahiyatu dia jadi ma'rifah dengan alif lam.
Letak tanda baca atas Ustaz. Lam tu ada bunyi tak? Tak ada Ustaz, tak ada. Kita letak lam mati je tu Ta tu, at tu menunjukkan apa? Sabdu. Letak sabdu. Ta tu beri apa? Beri atas Ustaz. Saya tolong tuliskan, tak apa. Yang pentingnya kita tahu. Ha beri bawah. Ya ada sabdu Ustaz, sebab kita henyut tu hiya kan. Atas ni mati. Ni at-tahiyatu. Inilah yang disyariatkan oleh Allah, yang disebut oleh Rasul semasa solat. Jadi kalau at tu alif ta, itu bukan yang Allah syariatkan. Kena tahu kan? Yang tu sunat. Itu tak wajib. Yang wajibnya ni tadi ni. Yang isim fa'il tu untuk tadabbur. Ni untuk tadabbur. Tadabbur tu sunat. Kalau tak berlaku, solat tu kekal sah lah. Cuma dia tak sempurna. Worry tak diterima Allah lah, sebab dia tak ada khusyuk. Sebab nak khusyuk tu kena tadabbur bacaan. Tapi yang ni wajib lah. Okey tuan-tuan, inilah yang saya dah jumpa. Kan? Kalau ada yang pangkat ayah kat saya, pangkat abang kat saya ni, ni yang kita risau lah. Status solat bukannya sempurna tak sempurna, tetapi sah atau batal. Pagi ni cerita sah atau batal. Aduh. Alhamdulillah, masa umur 28 tu tak nak belajar. Ini saya Ustaznya berdoa ni, adik-adik, ustaz-ustaz yang muda-muda ni, hayati elok benda ni dan bimbinglah umat kita yang muda-muda, supaya nanti budak umur 30 sekarang, masa umur dia 69 nanti tak berlaku macam kita. Kalau kau belajar dulu, tahu lama dah, supaya tak berlaku yang tu Ustaz. Sebab benda ni mesti kita pergi ke masyarakat, bimbing. Sekurang-kurang lafaz salam. Apa dia tuan-tuan? Ni Ustaz Badam Nanti tuan-tuan kena sebut huruf tanda baca. Ni nak berlatih ni nak berlatih menguasai apa huruf, apa tanda baca. Okey, huruf pertama apa? Alif, lam, sin, lam alif, mim, ain, lam, ya, kaf, mim. Tak nampak. Ya Allah, dah bertukar. Ni biru baik baris biru lah. Pada atas kan, lam mati kan. Inilah yang wajib. Sekurang-kurangnya ini. Jadi warahmatullah tu sunat. Gitu ada Datuk tanya wabarakatuh tu wabarakatuh tu tak payah sebutlah dalam solat. Kalau salam biasa kita ni sebut tapi yang dalam solat tak payah sebut. Sebab maksimum dalam solat ni assalamualaikum warahmatullahi, itu maksimum 181. Cuba tengok lafaz salam yang paling sempurna, assalamualaikum warahmatullah, itu yang paling sempurna. Dia tak, kalau dia dah paling tu tak ada yang tambah lah. Baik, ini tuan-tuan yang wajib. Okay, jom kita baca sambung. Tidak memadai kalau sebut assalamualaihim. Jadi huruf kaf ni ditukar ha gelung. Bari bawah him, tak boleh. Kalau hanya disebut assalamualaihim batal. Tapi kalau disebut assalamualaihim lepas tu assalamualaikum, solatnya sah. Sebab assalamualaihim tu tidak dikira berkata-kata yang membatalkan solat. Sebab dia doa untuk orang yang gaib, untuk yang tak ada depan kita. Okey, sambung lagi. Tidak memadai salami alaikum, salami alaikuma, salami alaika. Okey, yang tu orang Melayu tak akan lakukan. Yang berikutnya tu yang berlaku. Dan salamu alaikum.
Dah merah sebab bahaya, sebab batal. Ke tak nampak rakaman? Okey, inilah. Tidak sah solat. Tidak sah solat kalau orang itu kata salamu alaikum. Alaikum salamu dengan baris depan satu, bukan tanwin kat mim ni. Assalamualaikum, at-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatun, baca laju innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Okey, sambung baca lagi. Kalau seseorang itu membaca sedemikian yang atas tadi dengan sengaja dan dia tahu ini tak boleh lah, maka batallah solatnya. Poin di situ, batallah solatnya. Yang ni tuan-tuan, bukannya berlaku, tetapi berlakus. Banyak melalui pengakuan ikhlas abang-abang dengan pakcik-pakcik ustaz ni, dengan akak dengan makcik-makcik ustaz ni kan, melalui pengakuan ikhlas tu kita tahu terlalu banyak berlaku. Puncanya senang ni, puncanya sebab solat tu sambil lewa, dia tidak dengan penuh sedar. Jadi majid, innaka hamidum majid, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Dia sebut warahmatullahi sunat, tapi yang wajib dia tak sebut assalam, maka batallah solat ni. Boleh ikut ni pagi ni, boleh faham comel-comel ni. Kalau tak faham tu kena tanya, jangan salah faham tu sebab kita mohon pindahkanlah benda ni ke kawan-kawan kita yang lain. Kita ada rakaman ni, boleh sedut rakaman ni, pindahlah, passinglah, terutama rakaman ni sampai pada orang alim. Kalau saya salah nanti dia boleh betulkan. Kalau dengan tuan-tuan semua betul,